Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak murid yang cikgu kasih sekalian. Hari ini kita sambung pelajaran Sirah Darjah 4. Masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu pelajaran ketiga, Pembangunan Negara Islam. Hari ini kita akan lihat beberapa lagi topik berkaitan dengan pembangunan negara Islam, seperti dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi. Itulah kasih mesra sejati dan mulia. Baik, kita lihat dari sudut pendidikan. Pendidikan Islam bermula sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kenabian dan kerasulan. Bila Nabi menerima wahyu, diutus sebagai Nabi dan diutus sebagai Rasul, maka pendidikan Islam pun bermulalah. Baginda menyeru dan membimbing masyarakat dengan ajaran Islam. Kita lihat pusat pendidikan zaman Rasulullah SAW. Ada 3 tempat utama atau bermulanya tempat-tempat ini sebagai pusat pendidikan di zaman Rasulullah. Yang pertama sekali iaitu di rumah Rasulullah sendiri, di mana rumah Rasulullah merupakan institusi pertama yang digunakan oleh Rasulullah SAW bagi mengajar dan mendidik ahli keluarganya untuk percaya tentang kewujudan Allah dengan berpandukan Al-Quran. Jadi di antara ahli keluarga yang terlibat dalam dakwah Rasulullah ini iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan yang ketiga Zaid bin Harsah. Seterusnya pusat kedua disebut sebagai Darul Arqam. Darul Arqam ni mula digunakan apabila umat Islam bertambah ramai. Jadi baginda telah memindahkan pusat pendidikan ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terkenal dengan Darul Arqam. Disebabkan pendidikannya diajar di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, maka tempat tersebut, pusat tersebut dinamakan sebagai Darul Arqam. Baginda mengajar Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam. Baik, pusat pendidikan yang ketiga iaitu masjid. Nabi Muhammad telah membina 2 buah masjid, iaitu Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Jadi di sinilah bermulanya masjid itu dijadikan sebagai pusat pendidikan sehinggalah ke zaman kini. Seterusnya kita tengok pembangunan negara Islam dari sudut ekonomi. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab di Madinah ditindas dan ekonomi dikuasai oleh kaum Yahudi. Mereka berjual beli dengan cara riba dan penipuan. Seterusnya, setelah kedatangan Islam, ekonomi umat Islam telah bertukar, di mana Madinah merupakan kawasan perdagangan kerana ia terletak di antara Mekah dan Syam. Kemudian kawasan yang subur untuk pertanian, tidak ada lagi penindasan dan jual beli secara riba dan penipuan. Maka ekonomi Madinah menjadi kukuh dan stabil. Seterusnya, hubungan diplomatik. Rasulullah SAW mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara bukan Islam dan memberi layanan yang baik kepada mereka dengan bertujuan mengajak mereka memeluk Islam. Kedua, baginda juga telah menyediakan 2 rumah yang besar bagi utusan-utusan tersebut berehat di bandar Madinah. Utusan-utusan Islam yang diutus ke negara bukan Islam.
Okey, ada beberapa utusan dan ada beberapa negara yang Nabi Muhammad nak sebarkan agama Islam. Okey, pertama kita tengok negaranya iaitu Habsyah. Okey, Habsyah ni diutuskan siapa? Iaitu Amr bin Umayyah Ad-Dabri. Dia nak mengajar kepada pemimpin Habsyah iaitu Usamah bin Al-Abjad, iaitu Raja An-Najasyi. Kemudian mereka telah memeluk Islam. Okey, yang kedua di negara Yamamah, utusannya iaitu Sulaim bin Amru Al-Amiri, pemimpin Hauzah bin Ali dan Ramamah bin Isal meninggal sebelum sempat memeluk Islam. Yang ketiga Bahrain, negara Bahrain, Al-Ala bin Al-Hadrami, utusannya pemimpin iaitu Al-Muzir bin Sawil Al-Abadi, dan beliau telah memeluk agama Islam. Seterusnya yang keempat Damsyik ataupun Syam, utusannya iaitu Syuja' bin Wahab Al-Asdi, pemimpin Al-Harith bin Abi Syamar Al-Ghassani, beliau tidak memeluk Islam. Okay. Beliau tidak memeluk Islam. Okay. Seterusnya yang kelima negara Mesir, iaitu Hatib bin Abi Balta'ah, nama utusannya. Pemimpin Mesir iaitu Quraisy bin Mainan Qibti. Beliau telah menghadiahkan Rasulullah seekor bagal dan 2 orang dayang iaitu Mariah Al-Qibtiyah dan Sirin. Yang keenam negara Oman, dia punya utusan iaitu Amr bin Al-As, pemimpin Khaifar dan saudaranya Ayyad Bani Al-Julundi. Kedua-duanya telah memeluk agama Islam. Okay, seterusnya negara Rom, utusannya itu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, pemimpinnya iaitu Raja Kaisar. Yang ke-8 negara Parsi, utusannya iaitu Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, dan rajanya pemimpinnya itu Raja Isra. Yang ke-9 iaitu negara Yaman, utusannya iaitu Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi, pemimpinnya iaitu Al-Harith bin Abdul Kalal Al-Hamdi. Baiklah murid-murid sekalian, jadi sudah berakhirlah tajuk kita tentang pembangunan negara Islam. Cikgu harap semua murid faham. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pelajaran akan datang, iaitu cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menuntut ilmu.